لا فقرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وصلى الله عليه بالآخرة والأولى. Dan bermula Mi'raj itu adalah hak sebenarnya, dan sesungguhnya telah dijalankan pada malam akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinaikkan akan dia dengan tubuhnya pada ketika jaga kepada langit, kemudian kepada tempat yang menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala tempat yang di atas, dan memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang menghendaki ia akan dia, dan memberitahu ia kepadanya akan barang yang memberitahu ia akan dia. Tiada mendustakan oleh hati Rasulullah SAW akan barang yang melihat ia akan dia. Maka mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah SWT atasnya, serta membesarkan ia akan dia pada dunia dan akhirat. Syarah dia bermula Isra, maknanya dijalankan pada waktu malam. Mi'raj mana naik ke atas, dijalankan akan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Makkahul Mukarramah hingga sampai kepada Masjid Baitul Maqdis, dan kemudian Mi'raj dia dinaikkan akan dia daripada Baitul Maqdis hingga kepada Sidratul Muntaha, atau kepada yang mendaki Allah akannya. Itu perjalanan yang masyhur yang sabit dengan nas Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan perkataan pengarang bahawa Mi'raj itu sebenar. Al-Mi'raju haqqun. Yang ini wajib atas orang yang akil lagi balik. Wajib bagi orang yang berakal, tidak cacat akalnya, dan juga balik sampai umurnya. Iaitulah melaksanakan satu tuntutan kewajipan, iaitulah mengiktikad, menjadikan satu simpulan pegangan akidah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menaikkan ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas, dinaikkan ke atas langit, kemudian dijalankan akan dia dari masjid, selepas dijalankan daripada Masjid Mekah ke Masjidil Haram kepada masjid, iaitulah Masjidil Aqsa yang ada sekarang dalam keadaan yang sangat getir, ya, dilanda oleh iaitulah pengkhianat dunia besar, iaitu syarrad dawab, binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Coba dia, alladzina kafaru inna syarrad dawab, semuanya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Alladzina kafaru, orang yang kafir dengan Ta'ala. Dan orang Yahudi ni orang yang dicop oleh Al-Quran. Walan tarba angkal Yahud wa dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tak reda dengan Islam
selagi kita ikut cara dia. Jadi peristiwa yang besar ini berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah amrun khariqun lil adah, perkara yang mencarikan adat. Makna perkara yang akal manusia tak boleh nak kesan. Kekuasaan kebesaran Allah yang maha dahsyat. Perjalanan yang jauh boleh disingkatkan dengan masa yang tepat. Kerana bahawa Isra' itu telah tetap ia dengan dalil Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdih, itu sabit dengan nas Quran dan ijma'. Maka barang siapa mengingkarkan dia nasa jadi kafir ia. Kalau dia tak percaya Isra', maka hukum dia adalah mengingkari Quran. Dan bila dia ingkar Quran, maka faqad kafar, maka kufurlah ia. Dan bahawasanya mi'raj daripada Masjid Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis sampai ke atas langit yang ketujuh, dan telah tetap ia dengan beberapa hadis yang masyhur. Dan daripada langit yang ketujuh sampai kepada syurga, kemudian kepada mustawa, tetap ia dengan khabar yang wahid. Maka barang siapa mengingkarinya akan dia, dan saya tidak jadi kafir, tetapi jadi fasik, jadi dosa besar. Dan bermula perkataan yang tahqiq bahawasanya tiada sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada arasy. Dan bermula perkataan rahimahullah ta'ala dengan tubuhnya pada ketika jaga. Artinya perkataan yang sebenar bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya pada masa jaga. Sebab dalam ayat disebut subhanallazi asra bi abdi, bukan asra bi ruhil abdi lah. Pada masa jaga dan dengan ruh dan badan. Seperti yang ijma' atasnya ulama, iaitu kurun abad yang kedua. Bersalahan bagi setengah ulama abad yang pertama, yang berkata ia bahawasanya Isra' itu dengan roh saja, tetapi pada ketika jaga, ketika jaga tapi dengan roh saja. Dan bersalahan bagi setengah yang lain, dan berkata ia bahawasanya Isra' itu adalah ia dengan mimpi di dalam tidur. Ini perkataan yang tak kuat. Kalau mimpi saja tidak jadi satu gegaran, tak jadi satu perkara yang menggoncangkan masyarakat ketika itu. Kemudian bermula perkataan kepada tempat yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala tempat di atas. Artinya sampai ke dalam syurga dan kepada Sidratul Muntaha, tempat yang mana Jibril tak boleh pergi. Kalau dia masuk dia pun terbakar tadi. Dan kepada mustawa, dan tiada sampai kepada aras seperti yang telah terdahulu. Dia ada khilaf, setengah kata sampai, setengah kata tidak. Walhasil itu amrullah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataannya dan memuliakan ia akan dia oleh Allah Ta'ala dengan barang yang menghendaki ia akan dia, seperti memperdengar katalah akan dia kalamnya yang qadim, dan seperti memperlihat dia akan zatnya yang maha mulia, atau perkataan yang kuat kerana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan bermula perkataan pengarang dan memberitahu ia kepadanya akan barang yang memberitahu ia akan dia. Jadi pengarang banyak datang secara ijmal, sampai tempat yang sampai dia terus. Sini maknanya diceritakan secara ijmal. Memberitahu barang yang diberitahu apa dia, itu uraian dia. Daripada hukum syarak seperti wajib 50 sembahyang sehari semalam, kemudian berulang-ulang diringankan sehingga jadi 5 waktu sebagaimana yang tetap. Bermula perkataan dia tiada mendustakan oleh hati. Ma kazabal fuadu ma ra'ah,
oleh fuad baginda Rasulullah SAW akan barang yang melihat dia akan dia. Artinya apa? Tiada ingkar oleh hati Rasulullah SAW akan barang yang melihat dia akan dia dengan matanya, bahkan membenar ia akan dia, tiada berkata oleh hatinya pada ketika melihat itu, tiada aku kenal ia akan dikau, dan jika berkata ia dan dia nasaya adalah ia dusta. Dan sebenarnya mengenai ia akan dia, salah seorang ulama pada barang yang melihat akan dia oleh baginda Rasulullah SAW. Maka berkata Ibnu Mas'ud dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, bahawa melihat ia akan Jibril alaihi salam. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melihat dia akan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaul yang kuat, yang melihat ia akan Allah Taala sendiri, tapi dijadikan penglihatan di dalam hatinya. Ya. Dan berkata Anas bin Malik, melihat dia akan Allah Taala dengan mata kepalanya. Ya, dilihat dengan mata kepala, tapi dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan. Bila kaifin walan hisarah, dengan tidak ada satu kaifiat yang menyamai dengan makhluk. Tetap Allah Taala itu ialah mukhalafah. Kerana Allah Ta'ala dengan makhluk tidak ada sedikit pun jalan mumasalah. Mumasalah mana serupa, zatnya, sifatnya, af'alnya tak serupa. Sebab zat Allah Ta'ala ialah zat yang wajib al-wujud. Adapun makhluk semuanya taraf dia dalam mungkin al-wujud. Zat Allah ialah zadul mutlak. Adapun zat sekalian makhluk adalah zat yang muqayyad, mana zat yang diikat dengan Allah Ta'ala. Adapun Allah yang mengikat segala-galanya, dia terlepas daripada segala tambatan dan ikatan. Itu makna mutlak. Itulah wujud yang hakiki. Wujud yang mutlak dipanggil wujud yang sebenar-benar wujud. Adapun wujud yang muqayyad, yang terikat, maka itu bukan wujud yang sebenar. Itu wujud dipanggil majaz. Macam kita panggil apa? Bayang-bayang kita kan. Mana ada wujud sebenar bayang. Dia tak ada hakikat. Ya, bila bergerak, kita bergeraklah dia. Ya, walaupun pada zahir nampak ada dia, tapi ada dia tidak diiktiraf. Itu maknanya bila diadukan dengan wujud yang sebenar, ialah wujudullah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara lagi al-khawd allazi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun. Dan bermula kolam khawd, telaga tu, yang memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan muliakan akan baginda SAW dengan dia kerana menolong akan umatnya. Itu adalah hakun, ialah sebenar. Syarah dia, dan bermula kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil jisim yang tertentu, mana zat ya yang tertentu, yang sangat besar dan sangat luas. Adalah ia di atas bumi yang putih seperti perak. Airnya lebih putih daripada air susu, dan baunya lebih harum daripada bau kasturi. Berjananya bekas untuk mencedok mengambil dia lebih banyak daripada bintang di langit. Macam mana kita nak bayang, memang tak terbayang akal yang sempit. Dan barang siapa minum daripadanya, nasaya tidak dahaga ia selama-lama. Siapa yang minum, la yazma'u abadan, dia tidak akan dahaga selama-lama. Bila masuk dalam syurga kita minum, bukan kena dahaga. Minum dalam syurga itu bukan sebab dahaga. Itu minum di tana'um, untuk bernikmat-nikmat saja. Ya. Bagaimana kita pagi hari raya kan, sebab kalau hari raya Aidilfitri, sunat bagi kita makan dahulu sebelum pergi sembahyang. Kalau Aidil Adha, pergi sembahyang dulu, balik memakan. Kalau Aidilfitri, sebab sebulan kita puasa, jadi hari raya tu menandakan hari tu raya. Awal tu sebelum pergi sembahyang, makan dulu. Ya, itu disunatkan. Kemudian kita singgah balik raya kan 3-4 rumah, minum kan. Rumah kawan tu minum, rumah kawan tu minum. Minum tu kena dahaga kan. Tu ditana'um, kena bernikmat, bersedap atau mana. Tu dunia, cara dunia. Akhirat lagi hebat atau maksud.
Jadi seteguk saja dia meneguk haudur Rasulullah SAW, maka la yazma'u abadan, kita akan dahaga selama-lamanya. Dan perkataan pengarang rahimahullah ta'ala dan bermula kolam, iaitu wal khawt ila akhir sampai akhir tu, syarahan dia setengah daripada yang wajib kita benarkan menjadi satu akidah kolam yang mengurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah hikmahnya buat pertolongan bagi umat yang dahaga mereka tatkala keluar daripada dalam kuburnya. Dahaga yang sangat dahsyat, nak berjalan kepada mahsyar, matahari sejengkal biqadri rumhin. Bayangkan tuan. Sekarang matahari duduk langit yang keempat. Bila kajian saintis ada ozon itu dah apa orang panggil, dah mula nipis, kita dah tak terasa sangat bahang ni. Itu langit keempat. Kalau dijadikan langit kedua ketiga, tak tahu hangus kita. Dalam hadis Mukhtarul Ahadis, dijadikan 9 malaikat. Hari-hari malaikat tu simbah ke arah salji, 9 orang simbah ke arah salji, supaya suhu makna matahari itu mu'tadil, makna jadi sederhana, dapat diambil manfaat oleh penghuni penumpang sementara di muka bumi. Kalau malaikat tu mogok, agaknya habis hangus kita garing hangus kita. Itu jarak jauh. Bayangkan langit keempat, malaikat saiz besar-besar tadi simbah matahari itu dengan salji. Bayangkan kalau sekiranya duduk langit 3 kedua, tak tahulah. Dalam hadis pula akhirat besok biqadri rumhin, dia ada 2 pendapat. Rumhin dengan makna mailin, satu batu, satu lagi rumhin dengan makna selingkal. Bayangkan matahari selingkal, kalau dia nak bayang ni kan, kalau kita tahu 1 mil mailan satu batu pun Allah, itu yang perlu dia sampai apa? Tenggelam. Ada yang pusat, ada lutut, ada tenggelam habis. Itu kadar ketenggerlaman dia dengan maksiat dan mungkar. Kalau atas dunia dia suka menenggelamkan diri dengan maksiat, fasyak, mungkar, maka waktu akan tenggelam lah ikut kadar dia. Kalau dia habis tenggelam, macam orang kafir habis terus lewat. Dan keadaan itu pula kaki bertindih 1000 kaki. Dalam kita Kashful Ghaibiyah memang tadi nak dibayangkan, sampai orang kafir kata, ya Allah, nak masuk neraka lah, kami tak sanggup duduk di padang mahsyar. Bayangkan, dia tak tahu neraka lagi dahsyat tuan-tuan ni. Itu maknanya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, kita bayangkan macam mana dahaga, tak tahu nak cerita lah. Orang cerita kerja kontrak pun tengah panas pun tak tahan dahaga kan. Yang bayangkan perlu sangat kepada air. Maka di situ air sangat bernilai besar. Zaman Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah, raja, dia memburu, diiringi dengan beberapa pengiring. Tiba-tiba tersesat di satu kawasan yang jauh, tak ada air. Lebih kurang 3 hari tak minum, sampai ditombang. Dan dia rasa mungkin dia akan mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasa besar dia. Datang seorang waliullah, ditanya kepada Harun Ar-Rasyid, alaka hajah, kamu ada hajat tak? Dia kata, itin syai'an minal ma', datangkan aku air sikit lah, aku tak tahan dah. Yang kau nak minta apa aku bagi, syarat kau bagi aku air. Kau nak minta apa? Dia kata. Dia orang tu pun kata apa, wali tu kata, aku nak minta satu. Dia kata, minta lah apa kau nak? Aku nak kerajaan engkau bagi dekat aku. Kau jadi rakyat, aku raja, tanpa pilihan raya. Tanpa pilihan raya, tak ada ceramah, tukar terus dia. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ambil lah, dia kata. Tengok air kita ambil, mati habis tu orang kata ambil. Dia kata ambil lah, dia kata aku tak nak, aku nak air. Bayangkan berapa dahsyat. Itu baru tengah belantara, ni bukan yaumil mahsyar lagi. Akhirnya Harun Ar-Rasyid pun berdoa, bernama wali ni berdoa, dan dia hentak dengan tumit dia je, pum memancut air. Minumlah dia. Dia pun minum, dia pun tinggal. Aku heran, nau kerajaan kau, dia kata, mana aku boleh tukar dengan air. Bayangkan itu di tengah belantara, bukan padang mahsyar kan. Itu besar. Jadi sangat besar dan sangat memerlukan air. Maka di kolam tu khas. Kolam macam mana rupa, macam mana dahsyat, cantik, macam mana tu di luar jangkauan akal kita yang sempit. Sebab benda dia kata al-hayatu ba'dal mamat mimma la yudrikal aql.
Kehidupan selepas mati ni akal tak nak tangkap tuan. Dia punya kedahsyatan, kehebatan dia. Sebab dibandingkan sikit dalam Mukhtarul Ahadis, banding di sana sikit ya tuan. Macam mana orang duduk dalam rahim ibu 9 bulan, tiba-tiba dikatakan kamu akan keluar menghadapi satu suasana alam dunia yang besar. Lautnya, daratnya, langit, bumi, hutan berlentara. Jadi dalam insan dalam rahim ibu tu mula ini apa alam. Dia ingat alam rahim tu paling besar dah bagi dia. Itulah macam begitulah. Bila keluar di perut ibu dan nampak dunia terperanjat besar, begitulah kita bisa keluar alam dunia pergi ke alam sana. Ya, maknanya Maha Kuasa besar Allah Taala menjadikan fa'alun lima yurid, dia boleh buat apa yang dikehendaki. Itu dia antara gambaran sedikit berhubung dengan benda yang wajib dijadikan akidah, ialah al-khawdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kolam ataupun telaga baginda sallallahu alaihi wasallam yang dapat diminum oleh orang-orang yang beriman. Dan ada satu riwayat hadis, ramai orang-orang yang tak beriman nak minum juga, tak tahan dan tak nampak nak pergi, maka dihadau oleh Jibril alaihi salam, pergi dihambat kerana mereka meninggalkan akan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada mulanya Rasulullah pelawa dia, maka Jibril kata, ini mereka telah meninggalkan sunnahmu ya Rasulullah, membelakangkan ajaranmu sepeninggalanmu. Kalau begitu suruh dia pergi je. Habis itu mungkin lambat. Mana itu satu kehinaan bagi orang yang atau dunia mereka tidak mengikut akan sunnah dan perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan pengarang rahimahullah dan bermula kolam hingga akhir, dan setengah daripada yang wajib kita benarkan kolam itulah yang mengurniai oleh Allah SWT akan dia bagi Nabi besar kita Muhammad SAW, dan adalah hikmahnya buat pertolongan bagi umat yang dahaga mereka tatkala keluar daripada kubur, dan adalah tempatnya sebelum titian sirat, ya, pada perkataan jamhur. Mustaqim tu potong. Dia tak ada mustaqim tadi. Dalam hadis mana ada mustaqim? Sirat tadi. Ya, siratal mustaqim atau dalam surah Fatihah. Tunjukkan kami jalan yang atau ada siratul mustaqim. Ada pun yang dibentangkan di permukaan api neraka, itu sirat namanya, sirat. Kalau dalam syarah Sahih Muslim dia bukan 17,000 tahun panjang. Macam mana nak minta kita pun tak tahu. Bayangkan api di bawah. Ya, dalamnya neraka tu disebut dalam peristiwa Amaratus Sa'ah, tanda kiamat, disebut hadis. Ketika sahabat berduduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu wajbah, dentuman yang sangat kuat. Ditanya baginda pada sahabat dengan penuh adab menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasul menyatakan, baginda SAW menyatakan, itulah batu yang besar yang bau saja jejak di dasar neraka memakan masa 70 tahun. Bayangkan kalau kita baling batu besar, lautan paling dalam dunia pun tak sampai 20 km dan dia jejak sekejap dah jejak. Ini bayangkan kalau sehari, sebulan, setahun, 70 tahun buat jejak. Bayangkan macam mana dahsyat. Ya, tempat untuk mengazab dengan sebenar-benar azab. Di sana tak ada tolak ansur azab kan. Kalau tak azab tu bukan neraka namanya. Begitu juga syurga, tempat habis nikmat. Ya, kalau tak ada nikmat boleh petikai, itu bukan syurga namanya. Ya, syurga tempat habis nikmat, paling dahsyat nikmat di sana. Dan begitu juga azab, paling dahsyat azab juga di sana. Dan bermula katanya sebenar ia, mana hakun, kerana menunjuk atas bahawa beberapa hadis yang mutawatir, hadis sahih mutawatir. Dia kalau hadis ahad saja, itu dikata kalau ingkar ahad dia jadi kufur. Kalau hadis itu sahih mutawatir tiap-tiap tabaqat, kalau dia ingkar baru kufur. Ya, ini mana hadis itu mutawatir kuat. Hadis yang maknanya diriwayatkan oleh kumpulan yang banyak setiap-tiap tabaqat. Maka mencerita dia oleh lebih daripada 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan barang siapa mengingkar akan dia kata tiada jadi kafir tapi jadi fasik, dan semuanya telah menafikan akan dia oleh Mu'tazilah. Ya, Mu'tazil mana orang yang gelincir daripada jalan yang sebenar. Itu di antara benda yang diletakkan di sana besok ialah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syafa'atu allati indaraha lahum haqqun kama ruya fil akhbar ila akhir. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Baik. Firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Suratul Maidah ayat 27. Bahawa sesungguhnya segala amalan yang diterima akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah daripada amalan sekalian orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana amal daripada orang yang muttaqin saja diterima. Ya, kalau tidak muttaqin maka amal dia tidak diterima Ta'ala. Mana takwa paling basic dipanggil apa? At-taqwa anil syirk. At-taqwa anil syirk. Takwa daripada kesyirikan. Betul, ibadat atau kerja amal yang dilakukan orang yang menyekutukan Tuhan tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa apa makna dia ialah intisarul awamir wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangan Allah Ta'ala. Zahir dan batin. Itu dipanggil takwa. Maka rangkaian dia ialah 3 perkara besar: al-ilmu wal amal wal ikhlas. Ya, tanpa ilmu amalan tidak diiktiraf, dan ada ilmu tidak beramal juga dia tidak masuk lain muttaqin. Berilmu beramal tapi tidak ikhlas juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu lepas 2 pintu baru dia selamat di akhirat. Ya, dia kena lepas baban, 2 pintu. Yang pertama babul amal, yang kedua babul qabul. Babul amal mana dibukakan dengan izin Allah Ta'ala, seorang itu dapat mengerjakan dan melaksanakan amal soleh. Itu semua dengan kurnia Tuhan, bukan bijak kita, bukan handal kita, tak ada apa kita. Kita ni fakir, hina dengan Allah Ta'ala. Amal yang kita buat semua adalah hidayat, petunjuk, kasih sayang Tuhan. Kemudian dibuka lagi satu pintu kabul, mana amal dia diterima. Sebab banyak di sana amal yang di-reject oleh Allah Ta'ala. Banyak dia beramal amal semua tolak. Termasuk ulama, termasuk orang yang berjuang, termasuk as-sahab penderma, itu dalam hadis yang panjang. Ya, sangat-sangat mengerikan. Ya, 3 golongan ni apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjawab dengan penuh bersemangat. Yang berilmu menyatakan kami mencari ilmu, tak cukup dalam negeri, luar negara pergi, balik jadi ulama, pergi mengajar, ya, mengembangkan ilmuku ya Allah, ilmumu sampai akhir umurku. Tuhan jawab kazabta, bohong kau tu. Habis. Ya, bila Tuhan jawab kazabta, dusta engkau. Kau buat tu semua kau nak nama, kau nak sanjungan, kau nak orang pandang kau hebat, semua orang kau dah ambil atas dunia. Malaikat tumuskan muka dia ke bawah dan lelau dia humban dia ke dalam neraka Jahannam. Ni ulama-ulama yang dihumban ke dalam neraka. Ulama ada kena humban, tak takut kita, ya. Sebab apa? Afatul qalb, ada penyakit dalam qalbi. Apa? Penyakit tidak ikhlas, riya, ujub, semua ego dan sebagainya. Dan begitu juga golongan yang berjuang, bila ditanya dia berjawab dengan megahnya, kami berjuang berjihad siang malam pagi petang. Tuhan jawab sama dia, kau buat semua tu kau nakkan glamour, nak nama, nak sebutan, semua kau dah dapat. Kau berjuang nak harta ghanimah rampasan bukan kerana aku. Ya, mereka tumuskan muka dia, humban dia ke dalam neraka Jahannam. Golongan sahak, golongan penderma, dia kalau derma, kalau sekarang ni orang panggil bulan 7-8 angka punya, juta punya bagi. Bukan sikit-sikit, bukan bagi 10,000, 20,000, juta-juta dia bagi. Hebat maknanya. Dia jawab sama juga, kami bagi begitu banyak. Ya, Tuhan jawab sama juga, kazab tak, dusta kau. Ya, maknanya kesimpulan seluruh amalan yang kita laku betapa hebat sekalipun, sampai nyawa tanggal tadi, ya, dia terletak di bawah titik keikhlasan dengan Ta'ala. Ada ikhlas buat Tuhan terima, tak ada dia kena lain, Tuhan tolak habis. Sebab itulah ikhlas duduk dia apa? Maqarra fil batn, benda yang tersimpan dalam kalbi dia. Sebab tu Nabi sebut inna fi jasad ibni adam mudghah iza saluhat salihul jasad kullu wa idza fasada jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ala wa hiya al-qalb, itulah hati manusia.
Maka ilmu qalbi, ilmu membersihkan dalaman tempat tilik Tuhan ni, ada ilmu yang sangat besar yang dinamakan dia dengan tauhidul khas, ya. Tauhid am tu ilmu sifat 20 kita mengaji itu am, untuk mengenal dan membina akidah. Yang sini untuk membina mukasyafatul qalbi, pembukaan rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi insan tidak terbuka rohani dia dengan Tuhan, selagi itu dia buat ibadat teraba-raba, buat ibadat tak rasa lazat, buat ibadat rasa penat, itu memang jauh tu, ya. Ibadat ni qutul arwah, makanan paling lazat. Tiba-tiba dia tak rasa lazat, bermakna dia ada penyakit, ya. Makan sedap, orang makan semua sedap, rupa dia tak sedap, rupa cek dia demam panas. Dia demam panas. Orang makan 2 pinggan habis, dia nak habis pinggan tak habis sekial, rupa demam. Begitu ada demam rohani kita demam, qalbi kita ni rosak, itu masalah dia. Maka dia tak dapat rasa sebenar kenikmatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu bahaya yang sangat besar, sebab kita nak balik menghadap dia. Dan lagi takwa, takut akan Allah itu ialah asal pendirian agama. Sebab tu Sayyidina Umar menyatakan takwa ni, kau lihat macam mana orang berjalan di dalam hutan belantara yang penuh dengan duri. Macam mana kau tengok dia jalan? Dia akan berjalan dengan terlalu cermat. Dia akan langkah selangkah. Kalau dia main buran gitu je, habis jawab dia. Yang penuh tapak kaki dia duri. Itulah mana. Kalau kita sebat dia pakai jalan dia, habislah. Terkenalah kita tikaman-tikaman maksiat, mungkar, kekotoran dalam kehidupan. Lebih lagi kekotoran dalaman rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bermula orang yang bersifat dengan dia, ya, bersifat dia dengan takwa, iaitulah dalam kesukaan dan berkekalan sampai kepada akhirat, dan sentiasa mereka itu dengan naik pangkat dan darajat pada segala medan kebesaran, dan dapat pula bagi mereka itu akan, ya, 5 persalinan yang tiada dapat dengan dia sekalian orang yang lain daripada mereka itu. Dan iaitulah persalinan yang dikurniakan oleh Tuhan bagi mereka, ya, segala anbiya, ya, telah bagikan oleh Tuhan mereka itu bagi segala anbiya, nabi-nabi, aulia, segala aulia, wali-waliullah yang berjalan mereka itu dengan segala jalan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Persalinan yang pertama yang disarungkan oleh Ta'ala, iaitulah berhiaslah segala anggota mereka dengan perhiasan mengerja segala taat yang disuruh dan menjauh segala yang ditegah. Itu satu perhiasan besar, ya. Allah Ta'ala berikan kita hadiah, kita dapat duduk cantik dalam melaksanakan segala tuntutan syariat Allah dan dapat menjauhkan larangan Allah Ta'ala. Ini satu tingkatan yang amat mulia, ya. Bukan sebarangan manusia boleh duduk, melainkan dia duduk dalam keadaan ada inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pakaian yang pertama tu. Yang kedua, persalinan yang kedua, iaitu berhiaslah segala hati, ya, hati yang lebih mahal. Jasad ni tak ada apa, dan kita jaga, kita solek, kita apa, akhirnya baling dalam liang lahat, so ya. Yang kita nak bawa tu hakikat insan, diri manusia yang sebenar. Ini dia, ialah al-qalb, nama di hati, roh, sir, macam-macam nama Allah Ta'ala bagi. Berhias segala hati mereka itu dengan perhiasan taubat dan wara dan zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, tawakal, rida, serta siddiq dan ikhlas. Itu di antara, dan banyak lagi sifat yang lain. Bermakna Allah Ta'ala sendiri menghiaskan dan memberi pakai persalinan ruhani mereka dengan sifat-sifat yang sangat tinggi nilaian di sisi Allah Ta'ala. At-taubah merupakan awalul maqamat, ya. La ibadata liman lam yatub. Tidak diiktiraf ibadat apabila seorang itu tidak bertobat. Sebab mana ada manusia yang tidak melakukan kesilapan dan dosa selain Nabi dan Rasul. Setinggi mana dia ulama sekalipun, dia ada silap, ya. Sahabat pun kadang-kadang ada tersilap. Tapi tersilap mereka ini lain dengan tersilapan orang biasa. Orang biasa silap dia main-main ni, dia tak tersikit terkena tu dia rasa takut sungguh, menyebabkan dia cepat membersihkan.
Maka bila dia bersih, layaklah dia mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taubat merupakan pembersihan dan pembasuhan. Apa yang kita nak basuh? Benda yang kotor. Benda yang kotor apa? Sifat dalaman, macam-macam sifat. Dekat 800 ulama cerita. Semua nak dibersihkan supaya cantik. Bila cantik, layaklah dia mendekatkan diri di dunia dengan Allah dan dipilih di akhirat sebagai orang yang mendapat kebahagiaan dan keselamatan yang sebenar. Dan di antara sifat dia al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sifat wara' itu sifat yang sangat elok, tapi pada ulama terlebih elok. Ya, wara' ada yang wajib, ada yang sunat. Wara' mana menjaga diri daripada terlibat dengan maharim, benda-benda yang diharamkan oleh Ta'ala. Kita tak minum arak, kita tak berjudi. Itu maksud dah ada wara' kan kita. Itu wara' yang wajib. Ya, wara' yang sunat pula dia menjaga segala berlebih-lebihan. Dan wara' paling tinggi dia menjaga denyutan, ya, denyutan jantung dia dan nafas dia selain dari Allah Ta'ala. Dengan mana Tuhan naik nafas dia semua dengan Tuhan dia. Allah di jalan tadi full time 24 jam dia berjalan ni. Walaupun jasad dia bersama makhluk. Jasad makhluk tak apa, kita nak bekerja ke, dia nak jadi apa, ya, korporat besar ke, pergilah, tak, jangan dia terlibat benda haram, sudahlah. Tapi kalbi yang kita nak, kalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ya, ada seorang wali besar di Mesir, wali besar. Ya, dia mempunyai telaga minyak, 2 biji telaga minyak. Kita telaga air pun tak ada. Ya, telaga minyak dia ada, tapi martabat dia wali besar main tu. Jasad dia mengurus zahir kerja biasa, tapi rohani dia dengan Tuhan. Ya, maknanya apa? Secara zahir kita nampak macam orang biasa, tapi hakikat dia makam dia tinggi. Sebab dia menjaga setiap saat kontak rohani dengan Tuhan. Dan az-zuhdu, ya, zuhud yang wajib. Zuhud ini panjang pembahasan dia lah. Mana ketawaran hati dia selain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Kesabaran merupakan jentera, ya, ataupun dipanggil sebagai kenderaan untuk sampai ke Tuhan. Perlu sabar sebab kita akan diuji. Diuji dalam mengerjakan taat, diuji daripada maksiat, diuji indal masaib ketika kita dalam kesusahan. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat takwa, sifat-sifat yang dipuji syarak ni mahmudah ada di dia. Selayaknya mereka itu menjadi orang yang duduk nafsu dia yang cantik, ya, yang tetap dengan Tuhan, dan dia layak dia dipanggil dan dijemput untuk ke syurga Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu terang mana. Atau secara ringkas disebut oleh Tuan Pengarang. Dan berkekalan berpakaian dengan segala sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak, dan berkekalan dengan meninggalkan segala sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Tapi dalam syarah hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, dia bagi kunci ni. Sifat mazmumah dengan sifat mahmudah kita dah tahu kan. Nak pakai, yang mazmumah nak buang. Macam mana nak pakai? Sebab dia kata situ, dia kata pamadamal abdu lam yushahid awsaf ar-rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Itu satu kaedah besar. Selama mana hamba itu tidak dibukakan qalbi dia musyahadah dengan Allah Ta'ala, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat nafsu yang keji secara total. Ya, itu dipanggil nata'ij ataupun nihayah bagi sifat yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu mengabdikan dia seolah kamu lihat sebagai makamil musyahadah. Dia panggil ru'yatul basariyah. Bila kalbi insan telah dicuci cermin hatinya daripada debu-debu, karat-karat, daripada lumpur-lumpur maksiat mungkar, maka dia terang, terbuka cermin, terbuka. Bila terbuka baru dia nampak. Ya. Kalau kita bawa kereta tiba cermin tak dia nampak, kena aircon mati, hujan lebat pun kita dah hentu arah dah. Apalagi kalau debu-debu ataupun lumpur yang bertepik menyebabkan kesukaran dan ketidakselesa membawa, atau mungkin terus terhalang, deblok kalau cermin terrosak. Jadi kerja apa? Riyadhah, bersihkan cermin qalbi dengan banyakkan istighfar wa taubat dan mengenali segala afatun nafs, penyakit dalaman, dan kita bersihkan.
Bila dia bersih betul dia terang, ketika itu ditajalli, dibuka ta'ala, baru dikenal sebenar-benar akan Tuhan. Sebab ingat orang kalau dikenal siapa dia Allah, dengan sebenar-benar kenal, saya confirm kalbi dia akan rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Sebab kalbi insan, dia akan jatuh hati kepada benda yang sangat hebat, sangat cantik, sangat hebat. Kalau kaya dia paling kaya, kalau pangkat dia paling tinggi. Maka siapa boleh lawan Allah dalam hal ni? Kalau kita maji sifat 20, segala sifat kesempurnaan milik siapa? Segala kekurangan milik siapa? Milik makhluk. Itulah dia. Tapi dia tak berapa kenal. Kalau dia kenal, sebab kata buka je tuan, masya-Allah, hati tak akan lari, akan menggila mahabbah, rindu yang kuat, dan kuat lagi rindu, maka Tuhan akan buka. Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dia tak terbuka hijab, tergabung-gabung. Kita suruh berjalan, dia mata tutup. Dia tergabung-gabung dalam jalan, buat ibadat, tapi dalam keadaan rohani teraba-raba. Dia tak tepat dengan roh, kiblat roh dia tak tepat menghadap. Sebab apa? Kesamaran cermin di kalbi tadi tidak betul dibersihkan dengan cara dia. Kalau digilap betul, maka dia akan rasalah terang. Dia tak sama kan. Kalau kita lap cermin sekali, terang sikit. Kalau 2 kali lagi terang. Begitulah makna. Kita kalau mandi kat bilik air kan, cermin ada tu kena sabun, ada tepi, dah tak nampak dah. Kita berlap sekali, terang sikit. Lap lagi berkilat, lagi senang, lagi selesa, lagi lazat kita memandang apabila dia jelas dan terang. Itulah kalbi. Kalau kalbi kita terang jelas dengan Tuhan, masya-Allah, dahsyat. Kelazatan dia akan dapat. Masalah kalau kita tak bincang kalbi, kita biar buat ibadat kosong, atau beza antara penyucian dalaman tu bila dilakukan dengan betul, insya-Allah banyak natijah yang diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan persalinan yang ketiga, iaitu berhiaslah segala roh. Kita ada makam pertama qalbi, kemudian roh, kemudian sir, khafi, afwa, dia 7 lataif ni. 7 noktah. Lataif dia latifun, lataif jama' dia dalam kalbi insan tu. Ada setan-setan yang perlu kita cucikan. Bila dia bersih, ketika itu cantiklah kekuatan iman kita. Di satu jenis wood, orang panggil apa, tangkap Swiss ni. Dia pijat sap sini. Dia tangkap Swiss ni. Tegangkan kita. Lepas tu alhamdulillah, sihat. Begitulah maksud dia. Swiss lataif tu kita cuci. Pertama qalbi. Kemudian pangkat yang kedua ar-ruh. Di sini dia kata bila siapa yang menyucikan, berhiaslah segala roh mereka dengan mendapat lazatun, lazat dengan segala ibadah. Sebab menjadi kewajipan kita kena cek ni, kita sembahyang ni ada lazat tak? Kesaja-saja suka pergi masjid, pergi maghrib, pergi balik isyak, besok pergi balik, macam tu kan, rugi. Tiap-tiap ibadat kau letakkan ada lazat, kelazatan, kenikmatan yang cukup hebat. Dan disuruh kita mengambil kelazatan. Kalau tak ambil, rugi besar. Lepas tu cek, lepas lazat, dia speed lagi, Tuhan beri dia apa? Itulah tempat kemanisan kelazatan, mahabbah. Dia follow lagi lepas mahabbah, dia ada al-ishq. Lepas al-ishq, barulah rafa'tul hijab. Itu kata siapa? Imam Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah, Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu. 4 perkara kau kena semak dia. Jangan kau berzikir, kau tarik je dia tu. Kau semayang tonggik, kau puasa sampai apa? Mereka bibi haus sampai hafal pun tak dapat. Tuhan sediakan dia nak bagi, tapi kita tak ambil cara, kita biar buat sambil lewat dapat macam tu jelah. Kosong di balik. Tak dapat kemanisan. Kalau ibadat tak ada manisan, sila bangun malam, cucurkan air mata, mohon kepada Ta'ala. Ya Allah, berilah hamba yang fakir, yang hina ini kemanisan dengan Engkau. Sebab kalau tak ada manis dengan Tuhan, khatar dia. Kedudukan kita dengan Tuhan tu bahaya, macam telur ujung tanduk. Sebab bila kasih, lazat tak ada, dia akan pergi lazat tempat lain tentang. Sifat kalbi tu, dia ada seronok, lazat, rindu. Kalau tak beri kat Tuhan, dia pergi tempat lain. Dia pergi kat dunia, kat mana akhirat, dia rosak nanti. Sangkar dia rupa cantik, rupa dalam dia ada masalah. Lepas tu kena selesaikan itu. Itu yang ditarbiah oleh baginda SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan berhias roh mereka tadi mendapat lazat
ya, dengan segala ibadah mereka itu kepada Allah Ta'ala, dan dengan kasih kepada Allah Ta'ala, dan rindu. Cantik. Lepas kasih dia ada rindu. Rindu macam mana? Paling kurang ulama kata rindu dengan Allah Ta'ala macam mana lelaki rindukan perempuan, perempuan rindu menggila pada lelaki. Macam mana? Ketika dia menggila rindu, dia berjalan, duduk, ingat bagi kecil semua. Orang kata mandi tak basah, padahal dah lokus pun. Ya, jadi maknanya itu paling kurang. Dia nak dengan Tuhan lebih pada tu. Memang terbuka lah tuan-tuan. Terbuka hijab qalbi, pum. Ya, rafa'tul hijab, kata Sidi Ahmad dia, rafa'tul hijab, buka hijab. Dan bila terbuka hijab, dia dapat pandangan syuhud dengan Tuhan habis, yang lain tenggelam. Sahibul haqiqah ghaba anil halaq. Orang duduk makam hakikat ni lenyap makhluk daripada qalbi. Jasad dia dengan makhluk rohani dengan Ta'ala. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Selagi rohani kita tidak rindu kuat dengan Tuhan, maka usahakanlah dan menangislah, minta supaya Ta'ala tarik qalbi kita. Dalam semayang ni tuan-tuan minta satu, tak apa tuan ni. Dalam semayang ni sampai salam, ya Allah, kau tariklah hatiku menghadap engkau, dan berilah kemanisan kerinduan nanti. Minta tu je, cukup tu. Kau dapat tu, pum, terbuka. Kenallah dia. Ya, sebenar-benar kenal Allah Ta'ala akan dibukakan. Rindu kepada, dan haibah, mana gerun kepadanya. Dan dengan berjinak-jinak. Ini semua makam hebat. Berjinak mana makamul unsi dengan Allah Ta'ala, dan makam reza dengan, dan syukur baginya, dan sampai kepadanya, dan dengan fana dan baqa'atul lasiri. Bila berlaku fana, maknanya antablu azamatillah, terserlah kebesaran Tuhan saja dalam kalbi dia. Ya, ru'yatullahi bila khalqin, pandangan rohani ke Tuhan, makhluk hilang. Ya, kita hari ini banyak full time dengan makhluk aja kan. Kadang dalam semayang pun dengan makhluk lagi, tak dapat pergi menghadap ke dia. Itu masalah. Sebab kena cek baliklah. Dan makna kita minta pertolongan dengan Allah supaya Ta'ala tarik kalbi kita, ya, sikit demi sedikit supaya sampai kepada martabat yang sebenar, itulah dimukasyafakan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Dan persalinan yang keempat, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma amin.